Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM perlu sentiasa meneroka serta mengenal pasti bidang baru dalam keselamatan dan pertahanan. Ini seiring dengan kemajuan global. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut bertitah UPNM wajar dijadikan pusat utama dalam menerapkan kefahaman, pematuhan masyarakat dan menghasilkan pemimpin masa depan negara dalam Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Beta khawatir jika kita tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut mulai dari sekarang, nescayalah sebarang pertikaian pada masa hadapan akan berakhir dengan konflik bersenjata yang mengenepikan segala bentuk rasional kemanusiaan. Pahang kini dalam proses pengambilalihan tanah bagi projek menaik taraf lapangan terbang Pulau Tioman. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif kata usaha tersebut melibatkan pemanjangan landasan daripada 850 meter kepada 1.3 kilometer. Menurutnya, pejabat tanah dan daerah Rompin telah mendapat penilaian daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta bagi lot tanah terlibat. Pemanjangan landasan sedia ada membolehkan pendaratan pesawat jenis ATR 42-600 dan pesawat jenis ATR 72-600. Kehilangan sumber air ini semula daripada dan ini bagi meningkatkan upaya operasi untuk meningkatkan lagi kemasukan pelaku, pendataan dan pelancong ke Pulau. Buat masa ini, status terkini adalah melalui pihak Kerajaan Ekonomi Negeri dalam proses permohonan untuk mengambil alihan tanah di bawah Seksyen 3.1 atau pengambilan tanah 1960. Kerajaan Persekutuan melalui Belanjawan tahun 2024 telah meluluskan peruntukan sebanyak RM47 juta untuk menaik taraf lapangan terbang sedia ada. Kerja-kerja memadamkan kebakaran di 3 premis di kilang yang terbakar di Bukit Selambau, Sungai Petani Ahad lalu masih berbaki 20%. Menurut Ketua Zon 2 Pegawai Kanan Bomba 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Muhammad Naif Mat Jaafar, keadaan terkawal setakat kini. Ia hasil pemeriksaan pasukan khas bahan kimia berbahaya hazmat. Menurutnya, pasukan bomba menggunakan 3 aliran dan pancutan air bagi memadamkan kebakaran mengikut 3 bahagian sektor. Di Kedah, 3 buah kenderaan bernambur pendaftaran Thailand disita disyaki mengisi diesel melebihi had dibenarkan di beberapa stesen minyak berhampiran sempadan Kedah dan Thailand. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah, Effendi Rajini Khan dalam satu kenyataan menyebut kegiatan mereka itu terbongkar hasil risikan dan penyamaran di beberapa stesen minyak. Dalam operasi yang dijalankan sehingga lewat tengah malam tadi, beliau berkata kenderaan asing terbabit didapati telah mengisi diesel secara berulang di beberapa stesen minyak. Kegiatan haram itu dikesan aktif di kawasan berhampiran sempadan negara. Modus operandi penyeludupan bahan api berkenaan diisi terus ke tangki asal dengan had pembelian 20 liter di beberapa stesen minyak berbeza. Luar negara, serangan terbaru Zionis di selatan Gaza mengorbankan sekurang-kurangnya 25 nyawa. Berpuluh lagi cedera dalam serangan ke atas sebuah sekolah menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, mayat yang dibawa keluar dari bawah runtuhan sekolah Ma'an di Khan Yunis telah dihantar ke Hospital Nasir. Khan Yunis merupakan bandar kedua terbesar Gaza, telah dijadikan sasaran serangan bom Zionis sejak beberapa hari lalu. Pejabat Penerasan Hal Ehwal Kemanusiaan OKA, Pertubuhan Bangsa Bersatu menyebut serangan Israel mengakibatkan kira-kira 1.8 juta orang atau 80% daripada penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal. Lebih 16,200 penduduk Gaza, kebanyakannya kanak-kanak dan wanita terbunuh dalam operasi ketenteraan Zionis sejak 7 Oktober lalu. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.